Okey, baik. Kita telah belajar tentang arah mata angin, okey, dan kemudian kita akan uh, oh ya ke? Oh ya ke Aira Batisha? It's okay, it's okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Yang penting, okey, itulah kelebihan kelas online, di mana kelas online ini kamu boleh belajar di mana-mana sahaja. Okey, sama ada kamu keluar ke, pergi mana-mana ke, kamu masih boleh mengikuti kelas ini. So don't worry. Okey, mungkin ada pelajar di antara kita ni yang sedang belajar sambil mendengar penerangan cikgu ni sambil kamu berada di luar, berjalan-jalan dengan keluarga, it's okay. So itu kelebihan untuk belajar secara online. So don't worry ya. Cikgu faham tu. Okey. Baik. So kita dah belajar tentang arah mata angin. Okey, begitu juga kita telah belajar tentang arah mata angin ada dua, arah mata angin utama dan arah mata angin perantaraan. Iaitu arah mata angin utama iaitu kita belajar tentang utara, selatan, timur dan barat. So kita lihat di sini, sini adalah utara, kemudian di bawah dia adalah selatan, kemudian di sebelah kanan adalah timur dan juga sebelah kiri ini adalah barat. Manakala kita telah juga lihat tentang 4 lagi arah mata angin perantaraan. So kita kata arah mata angin perantaraan ini adalah termasuk juga timur laut, yang mana dia terletak di antara utara dengan timur. Kemudian kita ada barat laut yang terletak di antara utara dan barat. Kemudian kita ada barat daya yang terletak di antara barat dan selatan. Dan kita ada tenggara yang terletak di antara timur dan juga selatan. Jadi yang empat yang cikgu bulatkan ini adalah arah mata angin perantaraan. Ya, baik. So kita juga telah melihat tentang cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. So kalau kita gunakan matahari, paling penting kita tahu bahawa matahari akan terbit dari arah timur. Itu penting. Maknanya matahari sentiasa akan terbit daripada sebelah timur. Maka cara untuk menentukan arah ialah so bila kita berdiri, kita akan menghadap timur. Jadi bila kita menghadap timur, belakang kita ini adalah barat, maka sebelah kiri kita adalah utara dan sebelah kanan kita adalah selatan. So begitu cara dia. So ini cara bagaimana untuk menentukan arah mata angin menggunakan matahari. So always remember, kalau menghadap matahari bermakna kamu sedang menghadap arah timur. Dan belakang kamu adalah arah barat, sebelah kiri kamu adalah utara dan sebelah kanan kamu adalah selatan. So itu yang kita dah belajar hari itu. Baik. Kemudian, kita juga telah belajar tentang cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. So, kita tahu bahawa kompas ini, jarum kompas. Kita tahu kompas dia ada jarum kat sini yang warna merah tu. Dan jarum warna merah itu akan sentiasa menunjuk ke arah utara. Jarum yang warna merah itu sentiasa menunjuk arah ke utara kerana dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. Maknanya kita tahu ada North Pole, kita tahu ada North Pole. So kalau kita ada kompas, di mana-mana kita pergi pun, kita punya jarum kompas itu akan menunjuk ke arah North Pole. Jadi dengan cara itu kita senang nak tahu bahawa kalau atas tu North Pole, maknanya itu adalah utara, kemudian bawah dia adalah selatan, kemudian sebelah kanan dia adalah timur, dan sebelah kirinya adalah barat. Dan ini kamu boleh menggunakan kompas yang ada di phone kamu. Kalau kamu ada apps, boleh gunakan apps di phone, iaitu apps yang ada menunjukkan kompas. So kamu boleh tunjuk, boleh lihat di manakah kedudukan kamu sekarang. Okey, baik. Dan kita juga telah lihat tentang bagaimana untuk mengorientasikan kompas magnetik, iaitu bagaimana untuk kamu settingkan, ya. Maknanya kamu setkan kompas magnetik itu. So at first kamu kena berdiri menghadap objek itu, kemudian letakkan kompas pada permukaan yang rata, kemudian pusingkan perlahan-lahan kompas itu
sehingga jarum kompas itu menunjukkan ke arah utara. So anda dapat menentukan. Tempat tu so mula-mula tengok tahu mana arah utara. Ya, betul Jasmine. Betul. Maknanya for example kalau katakan kamu tengok okey di jarum kompas itu macam ni katakan dia begini, okey jarum kompas itu. So katakanlah cikgu nak menghadap kamu. Okey, so cikgu letak okey di atas tempat itu. So kemudian let's say kalau katakan jarum itu menunjuk ke arah sana. So, okey, apa yang jarum itu menunjuk arah utara. So, cikgu punya kompas ini cikgu akan pusingkan ke arah utara. Oh, kalau macam tu, so ini adalah utara, maknanya belakang ini adalah selatan, okey, dan sebelah sana adalah timur dan sebelah sini adalah barat. Bermakna, okey, cikgu menghadap kamu, bermakna cikgu sedang menghadap timur. Cikgu sedang menghadap timur. Sebab utara sebelah sana. Kalau utara sebelah sana. So bermakna mula-mula kena cari arah utara tu dulu. Arah utara tu jarum dia. Jarum dia tu kat mana? Itu paling penting. Jadi itu boleh menunjukkan bagaimana kita mengetahui arah utara dengan tepat. Jadi itu berkaitan dengan cara-cara menentukan arah objek tersebut. Okey. Baik. Dan satu lagi kita nak lihat iaitu kita nak lihat tentang bearing sudutan. Okey, namun begitu bearing sudutan ini memerlukan satu alat yang dipanggil sebagai sebagai jangka sudut. Okey, jangka sudut ya. Baik. Jangka sudut ini sebenarnya kalau ikutkan cikgu perlu tunjukkan kamu bagaimana cara-cara untuk menggunakan jarum ini. Namun begitu oleh kerana cikgu semalam terlalu sibuk dengan kelas dan pagi ini terlalu sibuk dengan bengkel pula, bengkel untuk SPM, maka cikgu tak sempat untuk set upkan satu video bagaimana untuk mengukur bearing sudutan ini. Jadi cikgu berhutang dengan kamu semua untuk mengukur bearing sudutan. Don't worry. InsyaAllah next class cikgu akan tunjukkan kepada kamu cara-cara bagaimana untuk membuat ukuran bearing sudutan menggunakan protractor ataupun menggunakan jangka sudut. Tapi hari ini memang tak sempatlah. Tak sempat nak tunjukkan bagaimana cara dia. Tapi cara dia mudah saja. Mudah, tapi nanti cikgu akan tunjukkan cara-cara yang sebenar. Jadi itu semua yang kita telah belajar tentang arah dalam bab 1 geografi tingkatan 1. So dia ada teknik-teknik dia begini, seperti yang pertama langkah-langkah mengukur bearing sudutan X dengan Y, tentukan titik rujukan, letakkan pusat jangka sudut pada titik rujukan. Jadi dia ada step by step dia, namun tak dapat dibuat pada hari ini kerana cikgu tak sempat nak set up. But then don't worry, insyaAllah untuk next class cikgu akan cuba set upkan untuk menunjukkan kepada kamu cara-cara bagaimana untuk membuat dan mengukur bearing sudutan. Baik. So untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk geografi tingkatan 2. Tingkatan 1 bab 2. Boleh ke tak boleh? Boleh boleh so kita akan menentukan kita akan buat untuk bab yang kedua. So geografi tingkatan 1 ni tak banyak sebenarnya, lebih kurang dalam tapi lebih kurang dalam 11 bab saja. Baik, kita nak lihat bab 2 pada hari ini iaitu kedudukan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil position. Position kita nak lihat tentang bab 2 ini. So don't worry, kepada yang pelajar-pelajar yang belum ada buku teks, don't worry, kita belajar dahulu. Kemudian baru kita kalau ada mana-mana yang kita kena buat nota, kita akan buat nota. Baik. So kedudukan.
Okey. Anda perlu mengetahui sesuatu kedudukan, iaitu kedudukan sesuatu tempat dengan betul untuk ke tempat tersebut. So, apakah maksud kedudukan? Dan bagaimana untuk kita dapat menentukan kedudukan sesuatu tempat pada peta ataupun pada globe ataupun kepada pada globe yang ada menunjukkan bumi itu kan. Bagaimana untuk kita menentukan kedudukan. Jadi hari ini kita akan cuba lihat tentang kedudukan. Kedudukan yang pertama ialah kedudukan relatif. Okey. Kita lihat 2.1 iaitu kedudukan relatif. Baik. Kedudukan. Okey, kedudukan ialah sebenarnya tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan, dan kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk kepada titik rujukan. Apa tu cikgu? Okey, dia begini. Kalau kita biasanya kita akan menggunakan kedudukan itu melalui kita akan gunakan benda lain. Benda lain untuk kita relatekan dengan sesuatu objek. Contoh baik. Kalau katakan cikgu letak phone cikgu di sini. Di sini. Bermakna macam mana kamu tahu di manakah kedudukan telefon bimbit cikgu? Telefon bimbit cikgu terletak di sebelah mana? Kiri, kanan, hadapan, belakang? Cuba beritahu cikgu. Telefon bimbit cikgu terletak di sebelah kiri, kanan, depan atau belakang? Baik. Jazvin dah bagi tahu. Yang lain-lain? Okey. So, telefon bimbit cikgu terletak di sebelah kanan. Kanan apa? Di sebelah kanan apa? Kanan apa? Kanan skrin ke? Atau kanan cikgu? Yang mana satu? Di sebelah kanan skrin ke atau sebelah kanan cikgu? Ya, betul Yin Siu. Sebenarnya phone ini terletak di sebelah kanan cikgu. Maknanya cikgu ini jadi titik rujukan. Cikgu jadi titik rujukan. Phone ini menjadi kita nak cari arah kedudukan, kita nak mencari kedudukan phone. So, kedudukan phone ialah sebelah kanan cikgu. Maknanya sebelah kanan dan cikgu ini adalah titik rujukan. Itu maksudnya kedudukan dari titik rujukan. Okey, baik. Katakanlah kemudian kamu lihat dekat skrin ni. Okey, di manakah terteranya nama Cikgu Rafi? Di manakah kedudukan nama Cikgu Rafi? Di sebelah mana? Nampak tak dekat skrin tu ada nama Cikgu Rafi kan? Okey, dia kedudukan di sebelah mana? Sebelah kanan. Yang ini. Yang ini. Yang ini sebelah mana? Ya, yang ini adalah sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri daripada titik rujukan. Titik rujukan siapa? Cikgu. Jadi, bermakna, tanda nama Cikgu Rafi ini, kedudukan dia terletak di sebelah kiri Cikgu Rafi. Maknanya, itu adalah kita cari kedudukan Cikgu Rafi, nama dia, dan daripada mana? Daripada titik rujukan. So, cikgu jadi titik rujukan. Jadi itu berkaitan dengan titik rujukan. Maknanya kita tak boleh kata apa tahu. Tanda nama Cikgu Rafi ni ada sebelah kiri. Kalau orang tanya, kiri apa? Kiri lah, kiri. Kiri mana? Kiri siapa? Dia macam tu. Jadi kamu kena tahu kiri siapa atau kanan siapa. Macam selalu tak kamu kan, kalau kamu sekejap. Lupalah. Alah. Jap. Alah, lupalah pula. Okey.
Okey, sekejap. Okey, ada orang yang tak dapat lagi ya. Sekejap Ada orang yang tak dapat lagi link kelas. Aduh hai. Okey. Okey, kemudian tingkatan 2. Hmm. Okey, dan juga tingkatan 3. Okey, yang okey. Baik. Baik. So, contohnya macam kalau katakan kamu di sekolah. Bila kamu pergi sekolah, ingat tak? Bila kamu pergi sekolah, mula-mula bila buka awal tahun, bila kamu pergi sekolah, selalu tak mak kamu tanya, kamu sekarang, okey, contohnya, Ishin, kamu sekarang duduk di mana? Kamu dapat tempat duduk kat mana dalam kelas? Kamu jawab apa? Ah, okey, ataupun Zafira Aulia. Okey, kalau balik je mak kamu tanya, okey, sekarang ni dalam kelas kamu duduk kat mana? Mesti kamu akan jawab, oh saya duduk dekat depan. Ataupun oh saya duduk dekat tengah-tengah. Tengah-tengah kat mana? Oh tengah-tengah daripada kelas itu. So kamu duduk sebelah siapa? Oh, sebelah kanan saya ada Nur Alisha, sebelah kiri saya ada Takif. Depan saya ada Ishin dan belakang saya ada Nur Ain Sabrina. Nampak tak? Maknanya di belakang saya, maknanya saya jadi titik rujukan. Di belakang saya ada Ishin, di depan saya ada Zafira Aulia contohnya. Di sebelah kanan saya ada Takif. Maknanya saya jadi titik rujukan. Itu cara menentukan kedudukan relatif. So, kalau kita lihat di sini, itulah cara yang sebetulnya kalau kita lihat. Okey, seperti gambar rajah ini ya. Kamu tengok hadapan, belakang, kiri dan kanan. Okey. Baik. Sebagai contoh kita lihat kedudukan murid dalam kelas tingkatan 1 Arif ini. Okey. Baik. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Maknanya Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Baik. Kalau untuk ayat ini, yang mana dia punya titik rujukan? Yang mana dia punya titik rujukan? Titik rujukan dia Akmal ke Siti? Titik rujukan dia ke Akmal ke Siti? Ya, titik rujukan dia adalah Siti. Betul. Titik rujukannya adalah Siti. So, okey, baik. Kemudian, okey. Okey, let's say lah, cikgu nak tanya kamu ya. Bagaimana kedudukan mailing? Cuba kamu buat ayat tentang kedudukan mailing. Okey. So, cuba buat ayat dalam Zoom chat, kamu tulis, di manakah kedudukan mailing dalam kelas? Okey. Cuba buat ayat dalam Zoom chat, okey, iaitu di manakah kedudukan mailing dalam kelas? Semua orang kena jawab dalam Zoom chat tu. Di manakah kedudukan mailing? Okey. Mailing dalam kelas. Semua buat ayat. Okey, iaitu kamu buat ayat mula dengan apa? Mailing duduk di. Okey, mesti buat ayat mailing duduk di apa dia? Mesti buat ayat macam tu. Mailing, okey, duduk di dia apa? Okey, so cuba buat. Okey. Okey, mailing, okey. Okey, okey, mailing duduk, okey. Kita tengok, okey, satu-satu ya. Cikgu tengok Yin Siu dulu. Mailing duduk di sebelah kanan Chin. Okey. Okey. Mailing duduk di sebelah kiri Chin. Okey. Okey. Baik, mailing duduk di sebelah Chin. Sebelah mana ni Srina? Zafira Aulia, mailing duduk di kiri. Kiri apa Zafira Aulia? Okey, salah. Aira Batrisha, Meli duduk di sebelah kanan Chin dan dia duduk di hadapan Akmal. Bagus. Meli duduk di hadapan Akmal. Bagus. Kiri cikgu. Okey, tertinggal. Okey, baik.
Dia begini. Okey. Okey. Mei duduk di sebelah kanan Chin. Baik. Macam mana nak ukur ni cikgu? Dia macam ni sebenarnya. Dia macam ni. Kalau kita tengok mailing ni, okey, mailing ni, dan kamu tengok macam ayat di bawah ni ya. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Kalau kita tengok, okey, memang Siti apa? Siti dia menghadap ke depan kan? Siti menghadap ke depan kan? Jadi kiri Siti kat sini. Jadi sebab itu Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Tapi kalau mailing ni, okey. Mailing ni sebenarnya duduk di sebelah mana? Okey. Mailing itu sebenarnya duduk dia dua tempat. Sama ada mailing itu boleh je untuk kamu buat ayat seperti itu. Seperti ini ya. Mailing duduk di sebelah bukan kiri ya. Di sebelah kanan. Kanan Chin. Okey, sebelah kanan Chin. Dan ataupun mailing duduk di sebelah mana, iaitu di hadapan Akmal. Hadapan Akmal. Dia dua-dua ni. Dia dua-dua ni boleh. Okey, mailing duduk di kanan Chin ataupun mailing duduk di hadapan Akmal pun boleh juga. Okey, kerana apa? Kerana kalau kita lihat di sini, okey, Chin dia menghadap mana? Chin dia menghadap ke depan. Bila Chin menghadap ke depan, kamu bayangkan diri kamu jadi Chin, bermakna kanan Chin di sini dan kiri Chin di sini. Okey. So kanan Chin di sini, kiri Chin di sini. So kamu kena duduk macam Chin juga. Jadi mailing ni berada di sebelah kanan Chin. Faham ke tak faham ni? Okey. Kamu faham ke tak faham ni? Faham ke tidak? Faham Kan, kalau tak faham boleh tanya. Tak faham boleh tanya, bagi tahu. Okey. Jadi dalam kes ini, kalau kita lihat Chin duduk di hadapan Siti. So Siti telah dijadikan titik rujukan. Begitu juga kalau kamu tengok, okey, macam kes Hakim ni. Okey, Hakim, Siu, Zaim dan juga Dina. Okey, Dina duduk di sebelah kanan Siti. Siti yang mana? Ni Siti. Bermakna Dina duduk di sebelah kanan Siti. Okey, manakala Zaim duduk di sebelah kanan Dina. Jadi itu yang kamu kena tahu kedudukan itu. Bagaimana pula dengan Siva? Kalau kita lihat Siva tu, okey, Siva duduk di belakang Siti. Nampak tak? Okey, ini Siti. So bermakna Siva ni duduk di belakang Siti. Itu dia punya kedudukan dalam kelas. Baik. Kalau kita lihat berkaitan dengan, okey, cuba kamu bagi tahu tentang, okey, kedudukan Raju. Okey, Raju kat mana? Okey, cuba bagi tahu. Okey, ayat kedudukan Raju dalam kelas. Cuba bagi tahu, buat ayat dalam Zoom chat. Okey, kedudukan Raju dalam kelas. Cuba tulis. Raju tu duduk macam mana tu? Okey, kamu boleh gunakan Sonia, boleh gunakan Stacy dan boleh gunakan Rita. Mana-mana pun boleh. Asalkan kedudukan dia mesti tepat. So Sonia, Stacy dan Rita ini boleh dijadikan titik rujukan. Cuba buat ayat. Okey, Yin Siu, betul. Bagus, Yin Siu. Yang lain? Okey. Yin Siu dah jawab. Okey, yang lain. Cikgu tak nak baca jawapan dia sebab nanti kan
Ada pula yang tiru. Baik. Raju duduk di mana? Okey. Bagaimana dengan Nisrina? Okey, Raju. Okey, baik. Bagus Raju. Dan juga bagus Raju. Bagus Nisrina. Raju pula. Sorry. Okey. Okey, betul Alisha Dania. Okey, bagus. Okey. Alisha Dania pun dah, Nisrina Damia pun dah. Kemudian juga Yin Siu pun dah. Okey, yang lain? Anis Sumaya, Aira Baksisha, Ishin, Jashvin, Nur Ain Sabrina dan Takif. Cuba buat. Cikgu nak semua buat. Di manakah kedudukan Raju dalam kelas? Okey, cuba buat. Okey, so kalau kita lihat di sini baru 3 orang. Yin Siu, okey dah buat. Nisrina pun dah buat. Alisha Dania pun dah buat. Okey. Lain? Jashvin. Raju duduk di belakang dan di kiri Stacy. Di belakang siapa? Raju duduk di belakang siapa, Jashvin? Di kiri si Stacy tu betul. Buat salah satu je, tak perlu buat tiga-tiga Tak perlu buat tiga-tiga, buat satu saja. Kamu boleh pilih Sonia ke, Stacy ke, Rita ke, boleh. Okey, tak perlu buat tiga-tiga. Baik. Okey. So Aira Batrisha kata, okey, Raju duduk di sebelah kanan Rita. Okey. Duduk di sebelah kiri Stacy. Okey, dan dia juga duduk di hadapan Sonia. Betul? Okey. Jadi Aira Batrisha telah beri jawapan yang penuh. Okey, namun begitu sebenarnya perlu satu je. Okey, iaitu perlu satu saja, iaitu Raju duduk di sebelah kanan Rita dan dia duduk di sebelah kiri Stacy dan juga dia juga duduk di hadapan Sonia. Baik. Nak tanya dulu ni. Takif ada, Anis Sumaya ada, dan juga Nur Ain Sabrina ada, kan? Kenapa senyap je ni? Selalunya bunyi-bunyi. Kenapa tak jawab? Tahu ke tak tahu? Tak tahu ke? Okey. Ada. Waalaikumsalam Ilyana. Okey, baik. Baik. So internet saya slow sikit cikgu. Okey. Slow sikit. Okey. Baik. Untuk kedudukan murid yang terakhir. Okey. Yang terakhir cikgu nak bagi yang terakhir ya, latihan untuk ni. Okey Jashvin. Baik. Bagi tahu cikgu, sila buat ayat tentang di manakah kedudukan asma. Kedudukan asma. So, kedudukan asma ni kat mana dalam kelas? Kamu boleh jadikan siva sebagai titik rujukannya, boleh gunakan akmal sebagai titik rujukannya ataupun form sebagai titik rujukannya. So, macam mana nak jawab cikgu? Macam cikgu cakap tadi, sila buat ayat. So, ayat ni macam mana? Iaitu asma. Asam pula. Asma duduk di sebelah apa? Okey. Dan sila jawab dalam Zoom chat. Ini untuk latihan kedudukan. Asma duduk. Okey, Alisha Dania. Ya, betul. Bagus Alisha Dania. Yang lain-lain cikgu nak semua jawab Buat ayat dalam Zoom chat. Okey. Baik, Alisha Dania betul. Okey, lain-lain. Yang lain-lain. Okey, ni Srina Damia. Okey, betul ni Srina Damia, bagus. Yin Siu. Okey, bagus. Nur Ain Sabrina duduk di sebelah Siva. Sebelah mana Nur Ain? Sebelah Siva tu sebelah mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Itu kena tahu tu. Kena letak betul-betul kanan, kiri, depan, belakang. Okey.
Baik, Aira Batrisha. Okey, Aira Batrisha. Okey, Asma duduk. Okey, di sebelah. Okey, dia ada. Okey, Fong. Okey, baik. Bagus, Aira Batrisha. Nur Ain Sabrina. Sebelah. Uh, Okey. Okey, belakang. Okey. Okey. Okey, baik. Baik. Okey, kepada Thaqif, Eliana dan juga Nur Ain Sabrina. Take note betul-betul Take note betul-betul. Okey, cikgu tunjukkan betul-betul Baik. Kepada tiga orang ni dan yang lain-lain. Okey, cikgu nak tunjukkan ini Okey, cikgu akan zoom kan. Okey. Cuba kamu tengok betul-betul Asma dengan Siva ni. Okey, kamu tengok betul-betul Asma dengan Siva ni. Sebenarnya, okey, Asma ni, ini memang selalu confuse Asma ni sebenarnya dia duduk sebelah kanan Siva ke sebelah kiri Siva? Sebelah kanan Siva ke sebelah kiri Siva? Okey. So macam mana nak tahu kalau kita tengok macam ni? Bukan kiri Siva ke? Kan? Kalau kita tengok, kiri Siva kan Asma. Okey, kamu kena duduk di tempat Siva. Kamu duduk di tempat Siva. Bila kamu duduk tempat Siva, Siva menghadap kat sini. Bila Siva menghadap kat sini, sebelah ini jadi apa? Sebelah yang cikgu bulatkan ni jadi apa? Jadi kiri ke jadi kanan? Kanan. Jadi sebelah itu jadi kanan Siva. Jadi bermakna kalau katakan ayat itu, ayat ini Asma duduk di sebelah mana? Asma sebenarnya duduk di sebelah kanan. Kanan Siva. Sebelah kanan Siva. So jangan buat sebelah kiri. Sebabnya kamu Siva tu tengah menghadap ke sini. Tengah menghadap begini. Jadi sebelah kanan dia akan jadi sebelah Asma. Boleh faham? Walaupun kalau kita yang tengok, kalau kita tengok, kita akan kata apa? Cikgu, kan itu kan sebelah Siva tu kan Asma. Memang sebelah Siva tu, sebelah kiri tu Asma. Tetapi itu daripada pandangan kita. Tapi kalau kita nak buat kedudukan, kita kena ikut pandangan Siva itu. Iaitu Asma duduk di sebelah kanan Siva. Bermakna kamu imagine, kamu duduk dekat tempat Siva dan kamu akan buat begini. Sebelah kanan Siva itu adalah Asma. Dia gitu. Boleh faham tak Eliana, Thaqif dan juga Nur Ain Sabrina? Boleh faham Okey, so itu yang kita nak jelaskan supaya nanti kamu tak keliru. Ataupun dalam bahasa Jawa ni dipanggil kamu tidak confuse. Okey, jadi itulah dia berkaitan dengan kedudukan murid di dalam kelas. Okey, baik. Baik, kamu semua ini, okey. Okey, kita buat satu nilai. Okey, kita kata sebagai satu permainan sikit. Di mana cikgu akan padamkan dulu. Okey, baik. Cikgu nak tahulah okey, semua pelajar ini, semasa kamu darjah 6 dulu, kamu pernah pergi sekolah kan? Pernah pergi sekolah kan? Baik. Katakanlah okey, tempat duduk, okey, orang-orang ni tak ada. Orang-orang ini tak ada. Okey, baik. So cikgu letakkan kerusi-kerusi ini dengan nombor. Okey, so ini kerusi mailing nombor 1, 2, 3, 4, kemudian sini 5, kemudian sini 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, kemudian sini 13, okey, 14, kemudian sini 15 dan sini 16. Okey, baik. Kamu masih ingat lagi kan darjah 6 hari tu kelas kamu kan, kamu pernah pergi sekolah kan? Okey, cikgu nak sila ambil nombor tempat duduk masing-masing dalam kelas tahun 6 hari tu. Ingat lagi tak kamu duduk kat mana? Kamu duduk di tempat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey.
Sila ambil nombor, nak tengok dalam kelas tahun 6 hari tu kamu duduk kat mana? Okey. Bagus. Cikgu dah dapat dah. Okey, baik. Okey. Ingat lagi tak? Okey, bagus. Okey, di sini ada Aira Batrisha. Kemudian kemudian nombor 5 Alisha. Okey, Alisha Dania. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 Alisha Dania. Okey, kita tengok Nombor 5 kita akan buat kat sini. Okey, iaitu Alisha. Okey, Alisha. Okey, kemudian juga nombor 10. Nombor 10. Okey, Yin Siu. Okey, nombor 10 kita ada kat sini iaitu Yin Siu. Okey, kemudian Yin Siu. Okey. Kemudian nombor apa lagi? 12 Eliana. Okey, 12 Eliana. Belakang sekali ni. Okey. Baik. Eliana. Okey, kat sini. Okey, kita akan buat di sini sebagai Eliana. Okey, itu untuk nombor 12. Kemudian Ishin nombor 7. Ishin nombor 7. Okey. Baik, Ishin kat sini. Okey, dan kita akan letakkan nama kamu di sini sebab tu Ishin. Okey, nombor 7. Dan kemudian kita ada meja saya menghadap whiteboard. Okey, bagus. Okey, Nisrina Damia 7 dan juga Nur Ain Sabrina pun 7. Ramai juga yang nombor 7 ya. 3 orang duduk kat sini. Okey. Baik, kita ada kat sini Nisrina. Okey, baik. Okey, kita ada Nisrina Damia dan satu lagi kita ada Nur Ain. Kita ada satu lagi iaitu Nur Ain Sabrina. Okey, so tiga orang ni duduk satu tempat. Macam mana nak duduk ni? Okey, baik. So kita lihat di sini ramai yang dah duduk, tempat masing-masing. Okey, ada yang dah duduk tempat masing-masing. Tapi, okey, Taqif macam mana Taqif? Okey, Taqif mana Taqif? Taqif, siapa lagi? Anis Sumaya. Kamu duduk dalam kelas kat mana? Anis Sumaya. Duduk kat mana? Nombor 1. Okey. Kamu duduk kat mana dalam kelas tahun 6 hari tu? Okey. So kita dah ada Aira kat sini 15-0. Tak faham? Baik. Sebenarnya, okey, kamu just imagine, okey, depan ini whiteboard. Okey, depan tu whiteboard. Ni whiteboard kan? Okey, papan tulis tu kan? Okey, iaitu depan tu ada whiteboard kat sini. Okey, ini bahagian belakang, ada papan kenyataan. So, cikgu letakkan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agak-agaknya lah kalau kamu dalam tahun 6 hari tu, kamu duduk dekat kedudukan nombor berapa dalam kelas? Okey. Eliana Mirzana, okey, nombor 10. Eliana nombor 10. Kat sini. Sama dengan Yin Siu lah. Okey. Okey, sama juga dengan Eliana. Okey, nombor 10. Taqif nombor 16, sama dengan Aira. Okey, iaitu Taqif. Aira dan juga Taqif. Ramai kongsi ya. Yonsiu 17. Okey, pula. Okey, Yonsiu 17. Mana ada 17? Kan? Mana ada 17? Kan? Ada sampai 5. Luar kelas, cikgu. Apa dia? 17 luar kelas. Itulah 17 luar kelas kat belakang tu. Zafira Aulia, okey, dia ada di sebelah nombor 15. Zafira Aulia sebenarnya di nombor 15. Ini anggaran saja, bukan tepat-tepat anggaran saja. So di sini kita dah dapat bahawa sini okey adalah Zafira Aulia. Okey, Zafira Aulia. So sekarang kalau kita lihat, kita dah tahu kedudukan semua pelajar-pelajar dalam kelas. So kita nampak di sini okey bahawa ramai yang
Duduk sebenarnya di bahagian kelas, iaitu di bahagian belakang-belakang. Perasan tak? Hanya ada lebih kurang 3 orang sahaja yang duduk di sebelah depan. The rest semua duduk di bahagian belakang. Okey. Okey. Jazmin duduk mana Jazmin? The rest duduk belakang. Nak tanya korang lah, apa sebab kenapa korang memilih tempat duduk belakang? Wahai Ishin, Nesrina, Nur Ain. Okey, boleh buat apa-apalah. Okey. So Jazmin kata duduk belakang boleh buat apa-apa, boleh buat macam-macam. Okey. Cikgu dah pilih tempat. Oh ya ke? Ahli Syadania kata kat belakang cikgu tak nampak. Okey, baik, bagus. Nisrina Damia kata dia ikut nama. Okey, ada juga yang ikut nama. Okey, baik. Sebenarnya ada nama dekat meja okey. Baik, sebenarnya okey, ramai yang selalunya okey, mak bapak kita selalu cakap apa? Kalau boleh duduk kat mana? Kalau boleh dalam kelas nanti, mak nak kamu duduk kat mana? Mak nak kamu suruh duduk mana? Duduk depan, betul? Dekat kawasan-kawasan seperti kawasan Sineling ke, atau kawasan Chin ke, ataupun kawasan Alisha atau Akmal atau Siti ni ke. Kalau boleh. Tapi ayah saya suruh duduk bawah kipas. Okey, baik. So, baik. Ya betul. Sebenarnya, okey. Baik, secara teorinya, okey, pelajar-pelajar, okey, kenapa cikgu-cikgu ataupun ayah mak bapak kamu suruh kamu duduk depan? Sebab apabila cikgu kamu bercakap, okey, suara dia akan begini. Okey, suara dia akan begini ya. Jadi yang akan dapat okey penerangan yang jelas ialah di hadapan. Manakala yang belakang ni akan kurang jelas. Sebab tu mak ayah kamu suruh kamu duduk depan. Supaya okey segala maklumat yang cikgu beri akan jelas didengar. Itu penting. Namun begitu, namun begitu, tidak semestinya pelajar yang duduk depan lebih cemerlang daripada pelajar duduk belakang. Tak. Tak. Cemerlang itu bergantung kepada rajin atau malasnya seseorang pelajar. Kalau kamu rajin, kamu duduk dekat Siu ni, ataupun kamu duduk dekat Aira atau Takif ataupun Stacy ni pun, kalau kamu rajin, maka kamu boleh cemerlang juga. Masalahnya jangan rajin sembang. Rajin sembang tu boleh, tapi kena ikut masa dia lah, Aira. Janganlah cikgu tengah menyembang, cikgu tengah explain kat sini, engkau pun sembang. Kan? Cikgu tengah tengah explain, engkau orang pula kat sini sembang. Sembang seronoknya cerita, kan? Yang sini pula ni sembang. Okey? Dan baik. Cikgu nak tanya korang, secara realitinya, masihkah ada lagi kelas-kelas yang mejanya kedudukan dia macam ni? Iaitu di depan kiri kanan. Ada lagi tak meja yang disusun seperti ini? Kelas yang mejanya susun seperti ini? Okey, tidak. Kerana apa? Tak ada. Kerana apa? Tahun 1 ada kot. Tak ada sebab COVID. Penjarakan sosial. Okey. Penjarakan fizikal. Okey. Lain? Sebenar-benarnya, bila biasanya yang ini form darjah 1 lah darjah 1, darjah 2, tapi bila naik darjah 4, 5, 6, dia takkan susun meja begini. Kerana apa? Kalau susun meja begini, mailing akan borak dengan Akmal, kemudian mailing borak dengan Chin, Chin pula borak dengan Siti, Siti borak dengan Akmal, maka dia riuh kat sini. Borak. Sini pula borak. Sini pula borak. Dan sini borak. Okey, habis. Tak belajar. Betul? Okey. Dia asyik borak aja kan. Okey, jadi sebab itu sekarang ini meja disusun dan semua akan menghadap guru. Semua akan meja disusun menghadap guru supaya dapat ilmu terus, dapat pengetahuan terus tanpa ada
gangguan. Jadi, okey, ini berkaitan dengan kedudukan dalam kelas. Okey, dan nanti bila kamu naik sekolah menengah, okey, pastikan okey kalau boleh kamu dapat okey tempat duduk di kawasan ini ya. Kawasan ini. Kalau bolehlah, kalau boleh usahakan dapat kawasan itu. Jangan dapat kawasan di bahagian belakang. Kerana apa? Kerana kebiasaannya di sekolah menengah, kamu punya kelas, satu kelas kamu ada lebih kurang 40 orang. Kadang-kadang sampai 44 orang. Ya. Oh ya ke Aira? 40 hingga 40 orang. Kelas saya 20 orang. Okey, itu kelas tahun 6 tak apa. Tahun 6 tak apa. Bila naik darjah tingkatan 1 nanti, kelas kamu akan jadi terlalu ramai. 38 orang, 40 orang. Ya, betul. Bila 40 orang, maka agak sukar untuk kamu belajar sebenarnya. Jadi, usahakan untuk dapatkan tempat duduk di depan supaya kamu dengar. Ingat okey. Pelajaran kamu di sekolah menengah nanti akan ada okey hampir 9 subjek. 9 subjek ya, BM, BI, Math, Science, kemudian juga pendidikan agama Islam ataupun moral, kemudian juga geografi, sejarah, kemudian mungkin RBT, kemudian juga mungkin ada ASK dan sebagainya. Dan banyak. So, kalau semua kelas-kelas ini, cikgu-cikgu masuk akan terangkan, akan bagi tahu. So, kalau kamu duduk dekat belakang-belakang, kamu akan dengar, apa cikgu? Cikgu, tak jelas lah cikgu. Jadi, usahakan untuk dapat duduk di depan sampailah di tengah. So, jangan pergi belakang-belakang ya. Tempat duduk di depan dan sampai di tengah. Okay, supaya kamu dapat faham tentang apa yang dipelajari. So, itu paling penting berkaitan dengan kedudukan. Okay, baik. So, kalau ikutkan sekarang ini, okay, kita dah belajar tentang kedudukan, iaitu kedudukan relatif, iaitu sesuatu kedudukan itu ditentukan oleh titik rujukan lain. Okay, jadi, baik. Sekarang ni, okay, cuba bagi tahu cikgu. Okay, apa yang ada di hadapan rumah kamu sekarang? Apa yang ada di hadapan rumah kamu sekarang? Cuba tulis dalam Zoom chat. Okey, apa yang ada di hadapan rumah kamu? Kereta ayah saya, rumah jiran, kereta. Okey. So, bermakna okey terdapat sebuah kereta di hadapan rumah kamu. So, bermakna rumah kamu akan menjadi apa? Rumah kamu akan menjadi titik rujukan. Titik rujukan. Okey, dan seandainya ini soalan yang cepu cemas. Seandainya mak kamu marah kamu, bermakna kamu berada di kedudukan mana? Di hadapan mak ke, di belakang mak ke, di kiri mak ke, atau di kanan mak? Kalau mak kamu sedang marah kamu, pastinya kamu berada di hadapan. Ya, betul. Tetapi apabila mak kamu keluarkan rotan, kemudian mak kamu nak rotan kamu pun lari. Sekarang, okey, mak kamu berada di mana? Di hadapan ke di belakang kamu? Okey, mak kamu keluar rotan. Kemudian, kamu pun pusing dan berlari. Sekarang, ketika berlari, mak kamu berada di mana? Berada di Yin Siu, iaitu mak kamu akan berada di belakang kamu. Mak kamu berada di belakang kamu. Kemudian katakanlah mak kamu pun menampar kamu menggunakan tangan kanan. Pang, kena tampar dan kamu pun tergolek. Kalau dia tampar pakai tangan kanan, bermakna kamu akan tergolek sebelah kamu akan tergolek sebelah mana?
Sebelah kiri. Bermakna kedudukan kamu sekarang, okey. Okey, kamu di sebelah kiri mak kamu. Macam biasa je berlaku. Pernah berlaku ke Yensio, Alisha Dania dan juga Nisrina pernah berlaku ke? Jasmine pernah berlaku ke? Tak adalah. Oh, imagine okey. Saya budak baik. Oh, okey, budak baik. Yalah, budak baik ramai dalam kelas cikgu budak baik ya. Ah, teruskan jadi budak baik ya. Jangan naik sekolah menengah tingkatan 1, tingkatan 2 tak jadi budak baik. Ingat tu. Siapa yang jadi budak yang tak berapa baik, jentik-jentik telinga dia. Okey, baik. So itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini, iaitu tentang kedudukan relatif. Okey. So nanti next class kita akan sambung lagi untuk kedudukan seperti latitude dan longitude yang kita akan gunakan peta dunia dan juga globe. Okey, pada next class. Okey. So itu sahaja pada hari ini, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Take care guys, kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay. Cikgu. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.